استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, malam ini Alhamdulillah kita ni insyaAllah berpeluang bersama-sama membaca surah Al-Mulk. Mudah-mudahan sampai dia punya hikmah, dia punya ganjaran untuk kita ni terhindar daripada azab kubur. Amin ya rabbal alamin. Kita ni sudah doa munajat banyak kali, sering kali berdoa agar dimaafkan dosa-dosa kita ni. Mudah-mudahan Allah menerima taubat-taubat kita ni insyaAllah. Amin. Dan saya melihat di sini mungkin dalam 94 yang join, dan dalamnya mungkin ada lingkungan seorang, 5 orang, 10 orang, anggarkanlah 10 orang, ada sudah 940 orang yang sedang bermunajat pada malam ini. Semoga berkah malam kita ini insyaAllah. Amin. Topik yang disampaikan pada malam ini dekat dengan saya sendiri, insyaAllah. Mudahan semuanya bermanfaat. Ianya bersempena dengan baru saja hari belia pada bulan Ogos ini. Saya ingin mengongsikan betapa pentingnya belia dan ilmu. Belia sebagai sumber ilmu kepada generasi akan datang. Tambahan lagi bulan ini menjadi ramai kita yang akan menerima graduan-graduan yang sudah UBD dan bakal-bakal graduan daripada universiti lainnya termasuk UNISA, USP, UTB dan juga Politeknik dan semuanya. Dan semua ini adalah hasil daripada negara Brunei Darussalam. Dengan adanya para graduan yang meningkat tahun demi tahun, pastinya itu menunjukkan kita ni berpotensi untuk mencapai maklumat kita ni wawasan 2035. Iaitu maklumat pertama, rakyatnya berpendidikan, berkemahiran tinggi dan berjaya insya-Allah. Amin. Allah Subhanahu wa taala sangat memuliakan mereka yang menuntut ilmu. Allah memberikan mereka ini ganjaran yang sangat mulia. Seperti yang kita dapati dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan menuju ke syurga. Tidaklah satu kumpulan berkumpul di dalam sebuah rumah di antara rumah-rumah Allah, membaca kitab suci Al-Quran dan mempelajarinya sesama mereka, melainkan Allah Subhanahu wa taala turunkan pada mereka sakinah, yakni ketenangan. Diliputi ke atas mereka rahmat, dinaungi oleh malaikat, dan yang paling best lagi, serta Allah akan menyebut nama mereka pada malaikat yang berada di sisinya. Hadis riwayat Muslim. Betapa mulianya mereka yang menuntut ilmu kerana Allah Subhanahu wa taala. Ilmu itu sangat penting dalam diri kita. Bahkan ilmu yang ada di dada baginda sallallahu alaihi wasallam yang menjadi panduan dan menerangi kehidupan kita ni pada hari ini tidak akan sampai pada kita, melainkan atas sumbangan para sahabat, para tabi'in, para tabi'in dan seterusnya. Ini termasuklah isteri Nabi Muhammad SAW, iaitu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, ibu kepada orang-orang mukmin. Sayyidah Aisyah memainkan peranan utama dalam kemajuan, perkembangan maupun pemahaman Islam. Para sahabat berguru dengannya dan dia merupakan antara yang terbanyak meriwayatkan hadis selepas Abu Hurairah, Ibnu Umar dan Anas radhiyallahu anhum. Menurut para ahli hadis, beliau memiliki 2210 hadis dan beliau merupakan rujukan para sahabat, termasuklah Khulafa ar-Rasyidun dalam segala masalah Islam, terutamanya masalah berkait dengan wanita. Ada juga Ibnu Abbas, dalam usia mudanya sudah menjadi rujukan kepada para sahabat lainnya. Contoh lain boleh kita ambil yang jauh sedikit. Zaman kegemilangan Islam, ada ulama dalam bidang sains, Al-Khawarizmi, yang mana ilmunya mengenai Al-Jabir ataupun Al-Jibra menjadi rujukan para ilmuwan matematika pada hari ini. Kita ada juga Ibnu Sina yang terkenal dengan ilmu kedoktoran dan dipanggil Syekhul Rais kerana ilmunya melebihi gurunya pada umur usia muda lagi. Dan kesemua contoh-contoh ini ada satu kesamaan, iaitu mereka memberikan impak yang berpanjangan kepada masyarakat, kepada ummah sejagat.
sehingga kini ilmu mereka masih diamalkan, ilmu mereka masih dipakai untuk membimbing kita ni, menyuluh kehidupan kita ni dalam seharian. Dari itu, saya mengajak, tiba masanya pemuda-pemudi kita di negara Brunei Darussalam mencontohi mereka ini dan menggunakan ilmu yang ada, kemahiran yang diperolehi untuk menjadi pakar rujuk bagi masyarakat kita. Wahai pemuda di luar sana, ingatlah, inilah masa kita. Allah telah mengurniakan nikmat kepada kita ni, para belianya khususnya, masa yang lapang, tenaga yang banyak, ruang yang luas untuk terus belajar dan terus belajar. Gunakanlah masa muda yang optimal ini untuk menyumbang kepada umat. Jadi ilmu itu sangat penting, dengannya kita dimuliakan Allah dan dimudahkan untuk masuk syurga. Suka saya menggambarkan dalam Al-Quran surah Mujadalah ayat 11. Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan betapa semangatnya para sahabat pada ketika itu menuntut ilmu daripada Rasulullah SAW, sehingga kan pada dalam satu majlis ilmu tidak muat lagi untuk orang duduk. Maka Allah perintahkan mereka untuk melapangkan ruang-ruang agar mereka orang lain dapat duduk. Surah Al-Mujadalah ayat 11 ingin saya bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Sadaqallahul azim. Yang mana maksudnya? Ya ayyuhalladzina amanu. Allah perintahkan, wahai orang-orang yang beriman, idza qila lakum tafassahu fil majalis. Apabila dikatakan kepada kamu, lapangkanlah tempat duduk di majlis-majlis, yakni untuk orang lain, maka fafsahu, maka lapangkanlah. Nescaya yafsahillahu lakum, Allah memberikan kelapangan untuk kamu. Tidak berhenti di situ, Allah sambung lagi. Wa idza qila anshuzu fanshuzu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu. Maka di sini Allah SWT memerintahkan mereka untuk memberi ruang. Dan kita ni boleh gambarkan dalam diri kita pada masa ini, majlis ilmu kadang-kadang memberikan kita ni kesedihan melihat tidak ramai yang mengikutinya. Kita ni boleh contohi para sahabat, sehingga kan pada ketika itu diperintahkan untuk melapangkan ruang lagi untuk orang lain. Dan Allah sambung di sana, yang saya ingin fokuskan di sini, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Allah meninggikan orang-orang yang beriman antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan agama beberapa darjat. Dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Jelas di sini, Allah memuliakan orang yang menuntut ilmu. Allah menaikkan mereka yang beriman dan berilmu beberapa darjat. Maka ini adalah ajakan untuk kita ni semua. Untuk bukan sahaja berusaha menjadi orang yang beriman, tetapi upgrade lagi sikit. Orang yang beriman dan orang yang berilmu. Kerana Islam itu adalah agama ilmu. Jadi jangan berhenti belajar, terus belajar dan belajar, tingkatkan ilmu, praktikkan ilmu dan sebarkan ilmu. InsyaAllah, akhir kata daripada saya, izinkan saya memberikan sedikit peringatan, terutamanya buat saya sendiri. Wahai para belia dimanapun bis kita berada, para graduan dan bakal graduan dalam apapun bidang bis kita, inilah masa kita untuk menggunakan potensi yang ada agar kita dapat menjadi ejen perubahan pada masa akan datang. Kerana pemuda sekaranglah yang akan menjadi pemimpin kemudian hari. Mari kita ni semua, terutamanya para belia khususnya, untuk sama-sama berusaha meningkatkan lagi ilmu kita ni dan meninggalkan legasi dengan memberikan sumbangan ilmu yang bermanfaat kepada ummah agar generasi akan datang dapat menikmati perkara tersebut. Saya mengajak semua kita ni agar sentiasa meneladani para ilmuwan di zaman Nabi Muhammad SAW, termasuklah para sahabat Nabi Baginda, tabi'in dan tabi'in. Kerana daripada mereka, kami seringkali tidak mengetahui pakaiannya.
Kita ni tidak mengetahui di mana rumahnya. Kita ni tidak mengetahui apa kenderaan yang dipakainya. Tetapi kita mengetahui ilmunya. Ilmunya yang sehingga kini kekal dan menjadi penyuluh dalam kehidupan kita. Saya kira itu cukup untuk tazkirah malam ini. Semoga ianya bermanfaat untuk semua kita ni. InsyaAllah. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.